Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan majlis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Farid Kasih beserta ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah memilih kita dan Allah memberikan kita nikmat kelapangan masa. Seterusnya kita sama-sama dapat berhimpun di rumah Allah ini untuk menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita isi waktu maghrib ke isyak kita dengan kuliah ilmu. Kemudian nanti kita akan solat isyak berjemaah. Jadi tuan-tuan jangan lupa niat beriktikaf dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita niat iktikaf ini akan dikira sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita juga masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Kesihatan yang baik walaupun kata orang tu kes kita semakin lama semakin meningkat. Dah pernah sampai ke 27,000 kes satu hari. Di Farid Kasih ni tak ada lagi. Ada yang kena. Ada sekarang ni dah tak kira dah mana-mana tempat. Setiap kawasan tu dah ada dah. Tempat saya mungkin Bunga-Bungur tu dah ramai. Dah ramai. Minggu lepas sahaja lebih kurang 20 bungkusan kita hantar untuk orang yang kena COVID ni lah. Jadi mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, seterusnya masyarakat kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, pada malam ini saya masuk lagi sekali. Kalau ikutkan kuliah kita ni sebulan sekali saja pada asalnya. Tapi alhamdulillah setelah saya dilantik menjadi guru takmir daerah Batu Pahat, maka saya
bertanya kepada masjid ini untuk saya masuk lagi 2 kali. Ini bermasuk sebulan, insyaAllah 3 kali lah. Kita akan mengadakan pertemuan. Harapkan tuan-tuan tak jemu lah. Jangan jemu lah tengok saya. Si ustaz je kat sini. Ada orang lain. Jadi mudah-mudahan jangan jemu tuan-tuan. Kita datang oleh ilmu ni, kita nak akan ilmu. Jangan tengok pada orang yang cakap. Orang yang cakap ni memang jemu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita kongsi ilmu sama-sama, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita akan tengok tajuk berkenaan, masih lagi dalam keadaan dalam tajuk rukun iman, iaitu rukun iman yang keenam, iaitu adanya alam akhirat, ataupun perjalanan kehidupan manusia menuju ke alam akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, Ba'da sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afarasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul azim. Itu ialah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115 yang bermaksud, adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia daripada tiada kepada ada, hanya sahaja atau sia-sia tanpa sesuatu hikmah pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Bermaksud dekat sini tuan-tuan, kita ni asalnya manusia ini tak ada, tetapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita sebagai khalifah bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, dan juga Siti Hawa. Kemudian adanya sampailah keturunan-keturunannya sehinggalah kita ke hari ini. Dan jangan kita lupa bahawa sesungguhnya tempat kembali kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, dan akhirnya kembalilah kita kepada Allah. Ini adalah fitrah kehidupan manusia, yang bila-bila mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah boleh ambil kita pada bila-bila masa yang Dia kehendaki. Jadi dalam perjalanan hidup manusia ini tuan-tuan, perjalanan hidup kita ini menuju ke alam akhirat ini bukanlah satu masa yang singkat. Kita akan menempuh berbagai-bagai alam untuk kita sampai kepada alam akhirat, alam yang kekal abadi. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, kita telah pun melepasi 2 alam. Iaitu yang pertama, kita telah melepasi alam roh. Alam roh ni alam pertama yang kita berada. Roh ni Allah dah ciptakan dulu. Kemudian alam yang kita dah lalui juga adalah alam rahim, iaitu alam yang di mana kita duduk dalam perut ataupun kandungan ibu kita. Alam rahim. Di alam rahim itulah Allah tiupkan roh, supaya kita ini bernyawa. Selama 9 bulan kita berada di alam rahim. Dan saya pun dah terangkan, dah jelaskan kepada tuan-tuan tentang bagaimana penciptaan kita, daripada setitis air mani menjadi segumpal darah, kemudian tulang dibaluti oleh daging dan sebagainya. Itu saya dah terangkan. Jadi tak perlulah saya terangkan tentang alam rahim. Maka alam rahim ini tuan-tuan, Allah ciptakan kita duduk selama 9 bulan di dalam alam rahim tersebut. Alhamdulillah kita dilahirkan dengan selamat. Dengan kalau ada yang lahir tu besar-besar lah dia. Kalau ada yang lahir tu dia halus, kecil lah. Ada yang tak sampai 9 bulan tuan-tuan, dah dikeluarkan 6 bulan, 7 bulan. Lahir tak cukup bulan, halus je.
sampai kena masuk dalam mesin tu kan. Nak tambahkan dia punya berat badan dan sebagainya, nak pastikan bayi itu sihat. Kemudian ada juga di antara kita yang diuji di alam rahim itu. Pada awalnya Allah memberikan kegembiraan, kita suami isteri dapat cahaya mata, tetapi tak sampai dilahirkan anak itu, diambil semula oleh Allah. Mungkin ada dalam tempoh 4 bulan, 5 bulan berada dalam rahim, Allah ambil semula. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang pernah melalui fasa tersebut, yang mana menantikan kehadiran cahaya mata tetapi tak sampai dilahir. Ada yang mana ketika lahir diambil oleh Allah pun ada juga. Ini semua berbalik kepada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, apabila kita berada di alam roh dan nafas, kemudian kita masuk ke alam rahim, ke dalam kandungan ibu, maka apabila kita dilahirkan ke dunia, maka bermulalah alam yang kita sedang lalui sekarang ini adalah alam dunia. Kita ni berada di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam dunia yang mana bermulanya daripada kita lahir sehinggalah kita akan menghadapi kematian. Rasulullah SAW ada bersabda, dalam kisah Rihlatul Insan disebutkan dalam beberapa hadis, Rasulullah bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang bermusafir. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa jadilah kamu, kita ni, jadilah kamu di dunia sebagai seorang asing ataupun seorang yang bermusafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, untuk apa dunia itu bagiku? Rasulullah kata dunia ni untuk Rasulullah, untuk aku ni apa dia? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi dan meninggalkannya. Bermaksud dunia kita ini bersifat hanya sementara. Kita hanya tinggal, hanya berteduh, kemudian kita akan pergi meninggalkan dunia. Sebab itu Rasulullah kata, jadilah seperti musafir. Orang yang musafir ni tuan-tuan, dia akan pergi ke satu tempat yang lain, ke satu tempat yang lain. Apa yang dia cari? Kalau para ulama terdahulu, mereka bermusafir dari tempat mereka lahir ke tempat-tempat yang lain, mereka ini mencari ilmu, menuntut ilmu. Tapi kita sekarang ni tuan-tuan, untungnya kita tak pergi mana-mana, tapi kita dapat ilmu. Ustaz datang sampaikan kuliah, kita duduk je tuan-tuan, datang ke surau, datang ke masjid, dengar sahaja kuliah, dah dapat ilmu. Tetapi para ulama terdahulu, mereka keluar mencari ilmu ke negara-negara yang lain. Kadang-kadang makan masa beberapa bulan, semata-mata untuk mencari ilmu. Jadi tuan-tuan, peluang yang kita ada ini, kita tambahkan seberapa banyak ilmu yang kita akan dapat. Tuan-tuan, bila dah ada ilmu nanti, kita amalkan sama-sama, insya-Allah. Kita pun sekarang tengah berada dalam bulan Rajab. Pada satu hari bulan Mac nanti, tak silap saya, akan berlaku kisah satu peristiwa besar dalam Islam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Itu nanti mungkin tuan-tuan nak buat ceramah terulanglah. Saya tak uraikanlah tentang Isra' dan Mi'raj itu. Tetapi dalam bulan Rajab ini dituntut kepada kita supaya memperbanyakkan amalan. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bulan Rajab ini merupakan bulan dia menanam. Termasuk kalau pokok tu kita tanam dia, kita berikan dia biji benih pada bulan Rajab. Kemudian pada bulan Syaban yang akan datang ini, jadikan bulan Syaban ini kita memberikan dia baja. Kalau pokok
kita berikan dia baca pada bulan Syaban. Kemudian pada bulan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah tuan-tuan kita akan dapat menuai hasilnya. Jadi bulan Rejab ini perbanyakkan kita melakukan amalan-amalan sunat. Contohnya berpuasa sunat Isnin Khamis. Kemudian dituntut juga supaya kita memperbanyakkan sedekah. Tuan-tuan, kalau ada kuliah ni malam ni, kan, bawalah makanan. Memanglah masjid ada sediakan. Tapi kalau kita niat nak sedekah, nak jamu orang makan, bagus tuan-tuan. Kalau seorang bawa satu, penuh meja tu. Masjid tak payah keluarkan duit dah nak bagi jamuan. Semua jemaah bawa. Alhamdulillah, perbanyakkan sedekah. Sedekah ni tak semestinya duit saja. Boleh jadi makanan dan sebagainya. Tapi jangan senyum je. Senyum itu memang sedekah. Tapi janganlah senyum panjang kerja dia. Sedekah Ustaz kata, senyum je. Jadi insya-Allah nanti tuan-tuan kita akan jumpa pada bulan Syaban dan seterusnya bulan Ramadan. Dan perbanyakkan kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Kau berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kita kena baca doa tu banyak kali. Kalau boleh selepas solat kita baca. Supaya kita dapat keberkatan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Seterusnya kita minta pada Allah supaya Allah lanjutkan usia kita sampai kepada bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, jangan risau. Tahun ni insyaAllah kita akan dapat berpuasa. Kita akan dapat solat tarawih bersama-sama. Kita dapat pergi bazar Ramadan insyaAllah. Seterusnya kita dapat menyambut hari raya insyaAllah. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya apabila kita berada di alam dunia ini tuan-tuan, maka bermulalah perjalanan kita apabila dari mula kita lahir sehinggalah kita menempuh ke saat kematian kita. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kematian akan datang pada bila-bila masa untuk menjemput manusia tidak mengenal usia. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita dekat dunia ini, setiap daripada kita, kehidupannya tak sama. Ada orang yang umurnya sampai 90 tahun. Ada orang yang Allah lanjutkan usianya sehingga 80 tahun. Ada orang yang tak sampai 50 tahun. Ada orang 20 tahun dah meninggal dunia. Ada orang 9 tahun, kanak-kanak lagi dah meninggal dunia. Perjalanan kita kat dunia ni tak sama. Ada manusia, ada orang yang dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT dari segi kekayaan. Ada orang juga yang diberikan oleh Allah rezeki nikmat kesihatan. Kesihatannya baik. Walaupun kekayaannya tak berapa banyak, tetapi nikmat kesihatan yang Allah berikan itu lebih bernilai daripada harta. Sesungguhnya perjalanan manusia itu tak sama. Di dunia inilah manusia bersama-sama dengan kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, bukannya manusia sahaja. Kita kena percaya dan yakin bahawa kita hidup dekat dunia ini bukan kita manusia sahaja yang ada di dunia. Sesungguhnya ada makhluk-makhluk yang lain, iaitu dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi dekat dunia ni tuan-tuan, siapa yang bernyawa? Manusia. Manusia ada nyawa. Haiwan ada nyawa. Tumbuh-tumbuhan juga ada nyawanya. Jangan tanya saya kat mana. Kalau takkan dia boleh hidup. Kemudian ada lagi benda-benda yang kita tak nampak, yang masih ada dengan kita, iaitu jin. Jin juga mendapat tugas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beribadah.
Kita manusia juga diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Itu tanggungjawab kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga tuan-tuan, apabila dah menciptakan kita manusia sebagai musafir di muka bumi Allah ini, Allah tak tinggalkan kita dengan dalam keadaan yang kita tergontang-ganting. Kita nak tak tahu di mana arah tujuan kita, apa yang kita nak buat. Allah tak tinggalkan kita tuan-tuan. Allah turunkan wahyu, Allah hantarkan Nabi untuk menjelaskan kepada kita apa tujuan sebenarnya hidup kita di dunia. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kalau kita ni bermusafir, tak ada peta, tak ada penunjuk arah, ke mana kita pergi tuan-tuan? Ke mana sahaja. Silap-silap hari bulan, sesat. Sebab tak ada panduan. Jadi Allah berikan kita panduan yang ini Al-Quran, maka kita kena gunalah sebaik-baiknya Al-Quran yang telah diturunkan ini. Jadikan Al-Quran ini sebagai pendamping kita. Segala masalah yang kita ada, kita berbalik bermula kepada Al-Quran. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, inilah pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini pegangan kita. Dan dalam bahagian ibadah ni kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi kita di Malaysia kita mengikut kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam masalah ibadah dan sebagainya, itu rujukan kita. Kemudian orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengukur keterbatasan dirinya untuk sesebuah permasalahan yang tinggi dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sentiasa sedar bahawa kehidupannya di dunia ini amatlah berharga untuk beramal soleh. Orang yang beriman ini tuan-tuan, dia akan anggap dunia ini adalah tempat yang paling berharga. Dia akan anggap bahawa kehidupan dunia ini masanya singkat. Masanya singkat. Jadi orang yang beriman ini akan menggunakan seluruh waktu yang dia ada untuk dia memperbanyakkan amalan. Amalan yang wajib dah pasti tuan-tuan, itu wajib. Perbanyakkan amalan-amalan sunat. Solat sunat tuan-tuan. Solat sunat tu buatlah 2 rakaat saja. Solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha. Semua itu kita boleh laksanakan. Kita boleh buat sendiri pun benda tu. Sembahyang sunat tu buat sendiri boleh. Dekat rumah pun boleh buat. Terutamanya solat sunat duha, solat sunat pada waktu pagi tu kan. Kita buatlah 2 rakaat saja tuan-tuan. Solat sunat duha pembuka rezeki kita. Kalau kita buat, kita amalkan secara beristiqamah, insya-Allah tuan-tuan hasilnya kita akan dapat lihat. Rezeki yang Allah akan berikan kepada kita ini sentiasa mengalir, sentiasa melimpah ruah. Kan ada doanya kan? Allahumma inna du'a du'auka wal ma'a ma'uka. Ada doanya tu. Kita baca. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada kita pada waktu pagi dan seterusnya pada hari-hari yang berikutnya. Kemudian orang yang beriman juga apabila mereka memperbanyakkan amal soleh, maka mereka akan memastikan diri mereka ini terhindar daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Disebabkan terlalu memikirkan tentang amalan soleh sehingga mereka tak ada masa untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi kita ni tuan-tuan, kita bermuhasabah diri kita. Adakah waktu kita satu hari daripada bangun tidur sehingga kita akan tidur kembali pada malam nanti ni?
Adakah pahala kita lebih banyak ataupun dosa kita ni lebih banyak? Kita kena muhasabah diri tuan-tuan. Jangan kita rasa baru hari ni kita berpuasa, kita menganggap diri kita ni, oh banyak dah pahala aku buat ni, hari ni aku puasa, pahala banyak ni. Tapi kita bermuhasabah diri juga. Dalam keadaan kita berpuasa ini, ada tak dosa yang kita buat? Kadang-kadang dalam orang berpuasa ni, kadang-kadang banyak dosa juga yang dibuat secara dia tak sedar. Jadi kita kena sentiasa bermuhasabah diri. Dan kita perlu ingat tuan-tuan bahawa dunia ini dan segala isinya adalah tempat untuk ujian manusia. Perhiasan saja tuan-tuan. Dunia ni hanya perhiasan. Kalau kita terpengaruh dengan perhiasan dunia ini, kita akan hanyut. Inilah bahaya ni tuan-tuan. Dunia ni tempat sementara dan hanya perhiasan. Jangan kita terpedaya dengan perhiasan dunia. Kemudian tuan-tuan, perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Kalau dekat dunia ini kita ada harta yang banyak, kita ada isteri yang cantik, kita ataupun kita ada isteri yang banyak, lebih daripada satu, katakanlah, dalam sini ada tak yang lebih daripada satu? Kalau ada tu rezeki lah. Lebih daripada satu, contohnya isteri dia 2, 3. Kalau rezekinya banyak, isterinya 4. Itu jarang-jarang. Tapi ada. Kemudian ada segala kemewahan, harta semua ada, kebun sawit berapa ekar. Sekarang pula sawit tengah harganya memang sedap, 1,000 lebih satu tan. Wah, senyum aja. Siapa yang ada kebun sawit banyak ni memang dia tengah dalam keadaan yang senang. Tapi di sebalik itu tuan-tuan tengok juga, harga sawit mahal tapi buahnya lawas pun ada juga. Ini semua ujian Allah, kan? Allah naikkan, bagi kita rezeki harga satu tan 1,000 lebih, tapi buah tak ada. Jadi semua kekayaan kita, semua yang kita ada dekat dunia ini tuan-tuan, apabila kita meninggal dunia nanti, semuanya kita akan tinggalkan. Tak guna pun duit kita yang banyak, rumah kita yang besar, semuanya kita akan tinggalkan. Dan kita akan pergi menuju ke suatu rumah yang baru. Rumahnya taklah terlalu besar. Rumahnya tak terlalu besar tuan-tuan, bentuk 4 segi je rumahnya. Kemudian rumahnya bawah tanah. Kalau kita sekarang ni buat rumah bawah tanah, orang terkejut. Rumah kita lepas tu bawah tanah tu ada rumah lagi. Tapi jangan risau tuan-tuan, satu masa nanti kita semua akan pergi masuk ke dalam rumah yang di bawah tanah tu. Semua daripada kita. Semua yang bernyawa akan masuk ke rumah itu. Cumanya masa sahaja yang menentukan. Sama ada cepat atau lambat, insya-Allah kita akan merasai. Kemudian, kesemua harta yang dikumpulkan itu tidak akan berguna kecuali amal solehnya yang berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang ditinggalkan. Kan ada hadis yang tuan-tuan pun dah dengar. Apabila mati sahaja anak Adam ini, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya, waladun solihun, dan anak yang soleh yang mendoakannya. 3 perkara ini yang takkan terputus amalannya. Walaupun kita dah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir. Tak perlu kita huraikan, tuan-tuan pun dah tahu, dah sedia maklum. Kematian adalah penghancur kepada kelazatan hidup di dunia.
Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang. Tuan-tuan, apabila kita telah meninggal dunia, Allah dah cabut nyawa kita, maka kita berada di alam yang lain, iaitu dipanggil sebagai alam barzakh ataupun alam kubur. Alam kubur. Kalau katakan malam ni ada di antara kita yang meninggal dunia, maka esok dia akan dikebumikan. Maka esok bermulalah alam kubur baginya, iaitu alam barzakh, alam yang keempat bagi kita. Itu bukan, alam barzakh ini bukan kesudahan kita, bukan bermaksud kita mati kita akan selesai urusan kita, tak. Alam barzakh ini bukan tempat untuk kita duduk rehat-rehat saja menunggu alam akhirat. Sesungguhnya alam barzakh inilah yang akan menentukan bermulanya perjalanan kita ini apabila kita nak menuju ke alam akhirat. Kalau selamat alam barzakh kita ini, alam kubur kita ini selamat, maka insya-Allah perjalanan kita selepas itu akan menjadi lebih mudah. Tetapi kita perlu ingat, tuan-tuan, setiap alam ini akan ada kesusahannya, dan alam yang berikutnya akan lebih sukar. Alam roh berpindah kepada alam rahim tadi. Alam rahim itu lebih sukar daripada alam roh. Kemudian alam rahim tadi pergi ke alam dunia. Alam dunia ini lebih susah berbanding dengan alam rahim. Alam dunia kita akan pergi ke alam akhirat, ke alam barzakh. Alam barzakh ini, tuan-tuan, kehidupannya lebih susah daripada dunia. Memang kita rasa kita mati tak ada apa-apa kan. Alah, mati bukan susah, tanam duduk di dalam kubur tu. Memanglah mati duduk dalam kubur. Tetapi apa yang perlu kita lalui di alam barzakh ini, tuan-tuan, lebih sukar ujiannya berbanding dengan alam dunia. Bukannya kita duduk saja je alam akhirat, alam barzakh tu. Kita tidur je tak. Di alam akhirat ni nanti, tuan-tuan, bagi orang-orang yang beriman, kematian merupakan salah satu peringkat dalam kehidupan yang panjang. Maka bagi orang-orang yang beriman, apabila mereka meninggal dunia, mereka tak sabar-sabar untuk sampai ke alam barzakh. Kerana di situ mereka tahu mereka akan dapat balasan yang setimpal dengan amal ibadah yang mereka kerjakan. Bagi orang-orang yang tak beriman, yang amalannya tak banyak, mereka akan rasa risau, mereka akan rasa takut. Apabila saat kematian itu hampir nak dibawa ke perkuburan, mereka akan rasa takut kerana mereka telah pun mendapat gambaran bagaimana keadaan mereka ketika di alam barzakh nanti. Tak ada. Dah masuk di alam kubur, tak adalah bagi kita lagi amalan-amalan untuk kita buat dalam kubur tu. Tak ada amalan kita yang akan diambil kira dalam kubur itu. Hanya amalan kita semasa di dunia sahajalah bekalan kita di alam akhirat, di alam kubur tu nanti. Sebab itu orang-orang yang beriman, mereka akan duduk dalam kubur itu dalam keadaan yang tenang. Orang-orang yang tak beriman, mereka minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Kenapa untuk dihidupkan kembali? Supaya mereka dapat beramal ibadah dengan banyak. Tetapi dia tak guna, tuan-tuan. Apabila dah meninggal dunia, dah masuk ke alam barzakh, tak mungkin kita akan pergi ke alam dunia kembali. Tak ada lah, tuan-tuan. Belum pernah dengar lagi orang yang dah mati dalam kubur tiba-tiba hidup semula. Belum pernah dengar lagi. Tiba-tiba besok pagi bangun tengok kubur dia terbuka tu. Dah mana pergi mayat dalam tu, tak ada. Hidup balik agaknya. Tak ada, tuan-tuan. Apabila kita berada di alam kubur, di alam barzakh, maka kekallah kita berada di alam situ sehinggalah segala amalan kita akan
ditanya di alam barzah tu nanti tuan-tuan, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dah tahu tuan-tuan. Dalam setiap kuliah, dalam ceramah, ustaz dah terangkan. Soalan ni, soalan tentang dalam alam kubur ini, soalannya dah dibocorkan. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa pegangan kamu? Di mana kiblat kamu? Semua tu dah diberitahu. Tetapi ada di antara kita nanti dalam kubur, apabila malaikat tanya soalan itu, tak dapat jawab. Sedangkan soalannya dah dapat dulu. Masa dekat dunia lagi kita dah tahu dah apa malaikat akan tanya dalam kubur. Tetapi apabila kita masuk ke dalam kubur, soalan yang ditanya itu kita tak boleh jawab. Ustaz, saya dekat dunia ni, Ustaz, saya hafal soalan-soalan tu, saya hafal jawapannya sekali. Sampai ke alam akhirat tak boleh baca. Itu semua bergantung kepada amalan kita. Dah habis masa. 1 minit lagi. Tak boleh lebih-lebih. Sebab nanti lebih-lebih sangat pun tak boleh, tak dibenarkan. Dalam musim-musim kita macam ni, dia suruh kita ni menepati masa. Di samping itu juga dia suruh saya berhenti. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan InsyaAllah lagi 2 minggu lah kita akan jumpa semula. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.